Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amirah binti Muhammad Fazli. Nombor metrik D183109990. Jadi video kali ini saya akan mengeluarkan huruf jar dan idhafah yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 14 hingga 20. Jadi saya mulakan dengan huruf jar dulu. Okay, saya akan baca ayat yang mempunyai huruf jar di dalamnya, iaitu pada ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurukum 'alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Jadi pada ayat tersebut terdapat dua huruf jar yang saya jumpai. Yang pertama, biaidikum. Biaidikum. Bi adalah huruf jar, ID adalah majrur, isim majrur. Dan yang kedua, alaihim. Alaihim. Ala adalah huruf jar dan him adalah isim majrur. Dan kemudian pada ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Okey, pada ayat ke-20 terdapat dua huruf jar juga, iaitu bi amwali. Bi adalah huruf jar dan amwali adalah majrur. Manakala yang kedua adalah fi sabili. Fi adalah huruf jar dan sabili adalah majrur. Dan yang ketiga pada ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Okey, pada ayat ke-17 ini terdapat tiga huruf jar, iaitu yang pertama finnari. Finnari. Wa finnari. Fi adalah huruf jar dan an-nari adalah majrur. Dan yang kedua, ala anfusihim. Ala adalah huruf jar dan anfusi adalah majrur. Dan yang ketiga, lil musyrikin. Li adalah huruf jar dan al musyrikin adalah majrur. Kemudian saya teruskan dengan al-idhafah. Al-idhafah yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 14 hingga 20. Yang pertama ialah aja'altum siqayatal haji. Siqayatal haji adalah idhafah. Siqayata adalah mudhaf, al-haji adalah mudhaf ilaih. Dan yang kedua, aidikum yang pada ayat 14, iaitu saya baca ayatnya. Qatiluhum yu'azzibhumullahu biaidikum. Aidikum adalah idhafah, iaitu ID ialah mudhaf, kum adalah mudhaf ilaih. Dan yang ketiga, pada ayat 14 juga, iaitu ayatnya wayashfi sudur qaumin. Sudura adalah mudhaf, qaumin adalah mudhaf ilaih. Dan yang keempat pada ayat ke-15, wa yuzhibu ghaiza qulubihim. Qulubi adalah mudhaf, him adalah mudhaf ilaih. Dan yang kelima, rasulihi. Rasulihi yang terdapat dalam ayat 16. Rasulu adalah mudhaf, hi adalah mudhaf ilaih. Dan yang ketujuh, anfusihim pada ayat ke-17. Anfusi adalah mudhaf, him adalah mudhaf ilaih.
Dan yang terakhir pada ayat 17 juga, iaitu a'maluhum. A'ma adalah mudhaf, a'malu adalah mudhaf, hum adalah mudhaf ilaih. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Asyiki, metrik asal, nombor metrik D183-11048. Saya ingin menerangkan bahagian 1 tata bahasa, iaitu bab fi'il. Yang pertama, pada surah At-Taubah ayat yang ke-15, wa yuzhib ghaiza qulubihim wa yatubullahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Terdapat perkataan fi'il di dalam ayat yang ke-15 ini, iaitu yuzhib. Yuzhib iaitu fi'il mudhari' dan domirnya huwa. Pada perkataan asalnya zahaba. Yang kedua pula pada ayat yang ke-16, iaitu am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa lam yattakhizu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina waliyajah wallahu khabirum bima ta'malun. Terdapat perkataan dalam dalam ayat yang ke-16 ini, iaitu amana, iaitu fi'il madi dan domainnya huwa. Pada perkataan asalnya amana. Yang ketiga pula pada ayat yang ke-18, iaitu innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Terdapat perkataan iaitu ya'muru pada fi'il iaitu mudhari' dan domirnya huwa, dan pada perkataan asalnya amara. Dan yang keempat pada ayat yang ke-20, iaitu allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Dapat perkataan iaitu amanu. Pada fi'ilnya ialah madi dan domainnya hum, dan pada perkataan asalnya amana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Salwani binti Abdul Razak, nombor metrik D1831092. Saya akan mengeluarkan adawatul istifham dan adawatul nafi daripada surah At-Taubah ayat 14 hingga 20. Okey, sebelum tu saya akan terangkan apakah itu adawatul al-istifham. Adawatul al-istifham ialah terbahagi kepada dua jenis, iaitu huruf al-istifham dan asma al-istifham. Huruf al-istifham terbahagi kepada dua adawat, iaitu ham dan hal. Kedua-duanya bermaksud adakah. Manakala asma al-istifham terbahagi kepada 8, iaitu man, mata, ma, aina, kaifa, kam, ayu dan maza. Seterusnya adawatu nafi. Adawatu istifham pula terbahagi kepada 6, iaitu la, lama, lam, lan, laisa ataupun laisat, dan yang terakhir iaitu ma. Jadi saya akan keluarkan beberapa perkataan yang terdapat di dalam ayat Al-Quran, ayat surah At-Taubah daripada ayat 14 hingga 20, ayat adawatun nafi dan adawatun al-istifham. Okey, jadi saya akan keluarkan adawatun al-istifham terlebih dahulu, iaitu jika tengok di dalam slide, terdapat daripada ayat yang ke-15, man, yang daripada ayat yang berbunyi wa yatubullahu ala man yasha. Jadi yang bermaksud, dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Maksudnya dia nak katakan man itu siapa, yang bermaksud siapa, maksudnya siapa orang yang Allah terima taubat. Maksudnya orang siapa tu adalah orang yang dikehendaki. Okey, jadi dia dikategorikan sebagai asma al-istifham. Seterusnya am.
daripada ayat yang ke-16, iaitu yang berbunyi am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillah, yang bermaksud apakah kamu mengira bahawa kamu akan dibiarkan begitu saja. Am ini termasuk daripada kategori huruf al-istifham, iaitu adakah, yang bermaksud adakah. Okay, seterusnya ayat yang ke-18 ya, man juga yang berbunyi innama ya'muru masjidillah himan amana billahi wal yaumil akhir, yang bermaksud sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Iman yang di sini dikategorikan sebagai asma al-istifham, sebagai yang bermaksud man tu siapa, sama macam yang tadi. Okey, seterusnya saya akan ke adawatun nafi. Okey, jika kita lihat di dalam slide ayat yang ke-16, wala rasulihi ni la itu bermaksud tidak. Okey, la ni selepas la mesti mesti fi'al mudhari' dan jumlah ismiyah. Okey, kita tengok kat situ wala rasulihi, selepas la itu adalah rasulihi, jadi dia adalah jumlah ismiyah. Okey, seterusnya ayat yang ke-16 walal mu'mini nawali jatan. Okey, la di sini juga selepasnya adalah jumlah ismiyah. Jadi la ini dikategorikan la nafiyah jumlah ismiyah. Okey, seterusnya ayat yang ke-17 maka nalil musyrikin. Di sini adawatun nafi dia ialah ma, yang berbunyi, yang bermaksud tidaklah pantas orang-orang musyrik. Maksudnya dalam ma itu adalah nafi. Okey, seterusnya walam yakhsha illallah. Okey, selepas lam, dia selepas lam perlunya fi'il mudhari'. Jadi yakhsha itu adalah fi'il mudhari' yang bermaksud takut. Okey, seterusnya ayat yang ke-19 wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Wallahu la yahdi, la selepas la itu adalah yahdi itu adalah fi'il mudhari'. Jadi la itu dikira nafiyah, la adawatun nafiyah. Okey, seterusnya ayat yang ke-19 juga la yastawunna 'indallah. Okey, la yastawun sama juga tadi, selepas la terdapat ada fi'il mudhari' ataupun jumlah ismiyah. Okey, selepas la yastawu itu adalah fi'il yastawu fi'il mudhari'. Jadi dia adalah adawatun nafi, la adawatun nafi. Okey, yang terakhir ayat yang ke-16 walam yattakhizu min dunillah. Okey, walam ini adawatun nafi dia ialah lam, yang selepasnya adalah fi'il mudhari'. Jadi yattakhizu adalah fi'il mudhari', jadi dia adalah adawatun nafi. Okey, itu dah itu je yang daripada adawatun al-istifham dan adawatun nafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najiyah binti Muhammad Fazli. Nombor matrik D1831098. Okey, hari ini saya akan sambung pembentangan iaitu tentang tajuk dhamir. Dan dhamir ni saya ulang kembali, dhamir ni ada dua bahagian iaitu dhamir baris dan dhamir mustatir. Kalau dhamir baris ada 4 bahagian iaitu fi'il, ba'da fi'il, ba'da isim dan ba'da huruf. Sekarang ni dalam latihan tersebut kita akan terangkan tentang fi'il dulu. Fi'il ni yang saya dapat dalam Al-Quran pada dalam ayat 14 hingga 20 pada surah At-Taubah. Yang saya dapat ayat ke-14 iaitu pada perkataan qatilu yang menggunakan waw jamak dan ta'lamuna nun niswah dan ya'muru juga waw jamak. Qatilu pada ayat ke-14, ta'lamuna pada ayat ke-16 dan ya'muru pada ayat ke-17. Okey, kemudian kita akan sambung tentang ba'da fi'il. Ba'da fi'il ni maksudnya dhamir berada selepas fi'il. Okey, contoh pada ayat ke-14 qatiluhum, juga ayat 14 yu'adzibuhum, kemudian yukhzihim dan yansurukum. Okey, empat-empat ni ayat ke-14. Kemudian kita tengok apa yang ada dhamir kat situ, iaitu dhamir hum. Qatiluhum dhamir hum, yu'adzibuhum dhamir hum,
yukhzihim dhamir hum, dan yansurukum dhamir kum. Okey, kemudian kita tengok pula pada ba'da isim. Ba'da isim ni maksudnya ada dhamir selepas isim, iaitu pada perkataan aidikum ayat ke-14. Kemudian perkataan rasulihi, he tu berada di akhir kan. Okey, dhamir ha itulah. Dhamir ha pada ayat ke-16 dan anfusihim pada ayat ke-17. Dalam dia ada dhamir hum. Kemudian a'malihim ayat ke-17 dhamir hum, dan amwalihim dhamir hum. Kalau kita perasan tu ayat ke-20, kalau kita perasan semua tu sebelumnya adalah isim. Okey, kemudian kita tengok pula pada ba'da huruf. Pada ba'da huruf saya dapat dua, iaitu alaihim ayat ke-14 dan minkum ayat ke-16. Semuanya dhamir berada selepas huruf. Okey, kemudian kita tengok pula pada munfasil marfu'. Munfasil marfu' ni maksudnya munfasil kan. Munfasil maksudnya terpisah. Maksudnya ada dhamir yang terpisah dengan perkataan di hadapan dia. Iaitu yang saya dapat dalam ayat 14 hingga ke-20 tu ada dhamir hum sahaja yang banyak, iaitu dhamir hum ada 3 dhamir hum, iaitu pada ayat ke-14, ayat ke-17 dan ayat ke-20. Okey, sekian saja daripada saya. Kemudian saya akan meneruskan dengan bahagian kedua, iaitu asbab nuzul. Asbab nuzul yang saya jumpa adalah pada ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatiluhum yu'azzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurukum 'alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Perangilah mereka, nescaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka serta menegakkan hati orang-orang yang beriman. Jadi asbab nuzul yang terdapat pada surah ini adalah dalam satu riwayat ada mengatakan bahawa ayat ini dia berkenaan dengan suku Khuza'ah yang membunuh Bani Bakr di Mekah. Peristiwa ini dia terjadi pada kaum Quraisy yang mengadakan perjanjian gencatan senjata di Hudaibiyah bersama dengan Rasulullah. Pada ketika itu suku Khuza'ah ni dia bersekutu dengan Rasulullah, dan pada ketika itu juga peperangan antara suku Khuza'ah dan dengan Bani Bakr ni masih berlangsung. Okey, orang Quraisy mereka bersembunyi dan tetap membantu Bani Bakr ni sehinggalah turun ayat ni, ayat 14 ni, yang memerintahkan untuk kaum mukmin untuk menggempur kaum Quraisy yang telah melanggar perjanjian tersebut. Okey, asbab nuzul ini diriwayatkan oleh Abu Syekh dari Qatadah dan Ikrimah. Bahagian 2, iaitu kefahaman ayat. Yang pertama, surah Taubah mengandungi 129 ayat dan termasuk golongan surah-surah Madaniyah. Dan yang kelima, azab Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah ingin mengazab dan menghinakan orang-orang kafir melalui tangan-tangan kaum mukmin. Dan yang kelima, surah, iaitu suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dari ayat yang ke-17 hingga ke-18. Yang pertama, beriman kepada Allah dan akhirat serta tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun, kerana perbuatan syirik itu membatalkan semua amal kebaikan dan pelakunya akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dan yang kedua, menegakkan solat, iaitu solat lima waktu sehari berjemaah di masjid, khususnya bagi kaum lelaki mukmin. Dan yang ketiga, menunaikan kewajipan zakat dan tanggungjawab sosial lainnya. Dan yang keempat, tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya saya akan menceritakan tentang pengajaran daripada ayat 14 hingga 20 ini. Surah Taubah. Okey, dalam ayat ini Allah memberikan tekad dan semangat kepada orang-orang mukmin sambil menjelaskan hikmah yang terkandung dalam perintahnya, iaitu suruh berperang. Allah mensyariatkan untuk mereka berjihad, padahal Allah tahu yang Allah pun boleh mengalahkan musuh-musuh Allah dengan sendirinya.
Tapi Allah beri peluang untuk umat-umat Islam ni untuk berjuang untuk mendapatkan pahala yang lebih baik. Okey, seterusnya sifat Allah dan nama Allah yang terdapat dalam ayat 14 hingga 20 surah Taubah ini ialah iaitu yang berbunyi Auzubillahiminasyaitonirrajim, wallahu alimun hakim, yang bermaksud Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Yang seterusnya ialah wallahu khabirum bima ta'malun, yang bermaksud Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Okey, seterusnya nama musuh Allah dan orang Islam yang terdapat dalam ayat 14 hingga 20 surah Taubah ini ialah Bani Khuza'ah, iaitu ya musuh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Abu Sufyan ialah orang Islam. Itu saja daripada saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita akan sambung tentang cerita dalam ayat tersebut, iaitu pada ayat ke-14 hingga ke-20. Okey, dalam ayat tersebut menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala ni menyuruh orang mukmin untuk pergi berperang di jalan Allah. Maksudnya Allah minta orang mukmin ni berperang dengan orang musyrik. Siapa orang musyrik ni? Orang musyrik ni orangnya mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian Allah akan menyiksa orang musyrik ni. Allah berfirman, Allah akan menyiksa orang musyrik melalui perantaraan tangan-tangan orang mukmin. Maksudnya bila orang mukmin pergi berperang, itulah macam Allah nak menyiksa orang musyrik tu melalui perantaraan lah. Okey, kemudian Allah akan menolong, dan sebenarnya orang mukmin ni takut tau nak berperang. Bukan takut, dia macam macam takut kalah, macam tu. Tapi Allah beritahu, sebab waktu tu kalau kita perasan dalam peperangan tu sikit sangat. Tapi Allah dah bagi tahu dekat orang-orang mukmin ni bahawa Allah akan bagi kemenangan pada orang-orang mukmin, dan Allah akan menolong mereka. Dan kemudian dalam ayat tersebut juga Allah mengingatkan kita kepada kita orang mukmin ni lah, bahawa Allah ni akan menerima taubat, tetapi untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Maksudnya kalau dia bertaubat tapi dia macam tak bersungguh-sungguh apa semua tu, belum tentu Allah nak terima taubat dia. Okey. Kemudian Allah juga berfirman bahawa tak layak bagi orang musyrik ni, orang musyrik yang dia macam dia mengaku dia percaya pada Allah ataupun beriman kepada Allah, tapi sebenarnya dia mensyirikkan Allah. Okey. Jadi orang-orang musyrik ni Allah Subhanahu Wa Taala tak mengizinkan ataupun bagi Allah, mereka ni tidak layak untuk memakmurkan rumah Allah, kerana mereka sendiri sudah mengakui kekafiran mereka. Maksudnya mereka sendiri yang tak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan Allah tak menerima amalan mereka walaupun sedikit, dan mereka ni akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian kita tengok pula pada orang yang memberi minum, orang yang beri minum pada jemaah haji di Masjidil Haram. Benda ni macam Allah persoalkan kita, adakah sama orang yang bagi minum kepada orang yang menunaikan haji di Masjidil Haram dengan orang yang beriman? Okey, benda tu tak sama, sebab orang yang beriman ni macam orang yang beriman dan berhijrah ni darjat mereka tu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Nah, itu saja sikit. Okey, sebelum tu saya akan sambung tentang nama-nama orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang soleh di dalam ayat tersebut, iaitu orang-orang yang baik dan soleh dinamakan sebagai orang mukmin, iaitu orang yang beriman, dan orang yang tidak baik ataupun orang yang jahat dinamakan sebagai orang musyrik, iaitu orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala.